Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam PDPR Matematik. Jadi untuk pada pembelajaran kita pada hari ini, kita akan masuk tajuk hubungan nombor perpuluhan juta dan pecahan juta dengan nombor bulat. Awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 12. Jadi kita tengok contoh yang pertama ini. Terdapat kira-kira 950,000 spesies serangga di bumi. Tukarkan 950,000 kepada perpuluhan juta. Jadi 950,000 kurang daripada 1 juta. Jadi nilai digit juta ialah sifar. 950,000 tu kita masukkan ke dalam rumah nombor. Dekat juta ni sifar. Lepas tu 100,000 9, 10,000 5 dan rumah ribu sampai rumah sah kita letakkan sifar. Jadi seperti yang dia sebut tadi, nilai digit juta tu adalah sifar. Di sini, sifar. Kenapa? Kerana nombor 950,000 tidak sampai 1 juta. Jadi, kemudian letak titik perpuluhan di antara digit juta dengan digit ratus ribu. Antara rumah juta dengan ratus ribu ni, kita letakkan titik perpuluhan di sini. Kemudian, abaikan digit sifar selepas digit 5. Digit sifar yang belakang ni selepas digit 5 ni kita abaikan kerana ianya tiada nilai setelah kita letak titik perpuluhan di sini. Jadi kita tulis sifar perpuluhan 95 diikuti dengan perkataan juta sebab kita nak tukarkannya kepada sebutan perpuluhan juta. Yang sifar belakang ni kita abaikan sahaja kerana tak ada nilai setelah kita letak titik perpuluhan di sebelah depan. Kita tengok contoh seterusnya. Contoh yang kedua. Nyatakan 6,500,000 dalam perpuluhan juta. Di sini dia tunjukkan beberapa cara. Jadi saya nak tunjukkan anda cara yang sama seperti di atas kerana ini adalah cara yang termudah untuk awak tukarkan kepada perpuluhan juta. Jadi 6,500,000 tu kita masukkan dalam rumah nombor 6,500,000. Setelah kita masukkan nombor ini, digit-digit ini, seperti mana yang kita dah buat tadi, antara rumah juta dengan ratus ribu kita perlu letakkan titik perpuluhan di sini. Jadi kita tulis 6,500,000 sama dengan 6, kemudian kita tambah titik perpuluhan di antara dua rumah nombor ini 5. Sifar yang sebelah belakang ini bermula daripada rumah 10,000 sampai rumah sah kita abaikan sahaja kerana tiada nilai setelah kita letak titik perpuluhan di sini. Jadi yang terakhir jangan lupa kita letak perkataan juta. Jadi 6,500,000 sama dengan 6,5 juta. Ni, awak tengok. Kita buat statement di sini. Ini adalah cara seperti contoh yang pertama. Seperti yang saya sebut tadi, ada juga cara lain. Kita tengok cara yang ditunjukkan di buku teks ini. 6,500,000 dia bahagikan 1 juta sebab kita nak tukar kepada sebutan juta. 6,500,000 bagi dengan 1 juta. Atas ada 5 sifar, bawah ada 5 sifar, kita potong. Jadi tinggal 65 per 10 juta. Kemudian anda perlu membuat pembahagian panjang. 65 bahagikan dengan 10. Buat pembahagian panjang anda akan dapat jawapan 6,5. Sebutan juta ni belakang tulislah. Dia lah 6,5 juta. Cara kedua sebenarnya sama dengan cara pertama tadi. 6,500,000 bahagi dengan 1 juta. Cuma dia gunakan cara anjak titik perpuluhan. 6,500,000 titik perpuluhan dia berada di belakang sekali di sini. Kemudian dia bahagi dengan 1 juta. 1 juta ada 6 sifar. Jadi kita anjakkan ke kiri titik perpuluhan ni sebanyak 6 juta sebab kita bahagi. Kalau kita darab kita anjak titik perpuluhan ke sebelah kanan. Tapi sekarang kita bahagi,
Kita anjak titik perpuluhan ni ke sebelah kiri sebanyak 6 tempat. Jadi titik perpuluhan yang baru akan berada di sini. Jadilah 6.5 juta sebutan juta ni. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Setiap tahun dianggarkan 0.1 juta ekor penyu dan haiwan marin di seluruh dunia mati kerana termakan beg plastik yang disangka makanan. Okey, dia suruh tukarkan 0.1 juta kepada nombor bulat. Okey, sekarang ni dia terbalik daripada apa yang kita dah buat tadi. Ni dalam sebutan juta pula kita tukarkan kepada nombor bulat. Okey, caranya 0.1 juta ni kita perlu darabkan dengan 1 juta. Ni. Sebab sebutan juta ni jadi maksudnya kita darab 1 juta. 0.1 darab dengan 1 juta. 1 juta ada 6 sifar. Okay, bila kita darab titik perpuluhan yang berada di sini, kita perlu anjakkan sebanyak 6 tempat ke sebelah kanan sebab kita darab. Sebab ada 6 sifar untuk 1 juta ni. Bila kita anjak 6 tempat ke sebelah kanan, kita akan dapat jawapan 100,000. Jadi bermaksud 0.1 juta ni sama dengan 100,000. Okey, kita juga boleh guna rumah nombor ni. Okey, 0.1 juta. Maksudnya sifar berada di sini, 1 berada di sini, dan seterusnya sifar berada di rumah 10,000 sehingga rumah sah. Jadi 0.1 juta sama dengan, okey, disebabkan nombor ini tak sampai 1 juta, jadi bila kita tukar kepada nombor bulat, ianya tiada lagi juta lah. Okey, kita tahu 1 berada di rumah ratus ribu, jadi nombor ini menjadi 100,000. 0.1 juta bersamaan dengan 100,000. Maksudnya juta ni tak sampai 1 juta. Maksud rumah juta ni tak ada digit ni, sifar. Jadi sifar perpuluhan 1 sama dengan bila kita tukar kepada nombor bulat, kita baca nombor bulat ni menjadi 100,000. Okey, kita pergi contoh seterusnya. Contoh keempat, muka surat 13. 7.09 juta tuliskan kepada nombor bulat. Okey. $7.09 juta. Okey. Kita boleh masukkan nombor ni ke dalam rumah nombor. Jadi 7.09 juta. Okey. Jadi 7.09 juta ni bersamaan dengan 7 juta 90,000. 7.9 juta bersamaan dengan 7 juta 90,000 dalam bentuk nombor bulat. Okey. Pada 7.09 juta ni kita masuk balik rumah nombor. Digit 7 berada di rumah juta, sifar berada di rumah ratus ribu, 9 berada di rumah 10,000. Okey, rumah ribu sampai sah, sifar, sebab sini tak ada, ia adalah sifar. Bila kita tulis balik dalam bentuk nombor bulat, kita akan mendapat 7.090.000. Okey, ataupun awak boleh guna cara anjak titik perpuluhan. Maksudnya 7.9 juta, nak tukar nombor bulat. Jadi juta ni, perkataan juta ni kita tukar dalam bentuk nombor. Jadi kita darab lah. Darab dengan 1 juta. 1 juta seperti mana apa yang saya dah terangkan tadi, ada 6 sifar. Jadi titik perpuluhan ini perlu dianjakkan ke sebelah kanan sebanyak 6 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di titik perpuluhan akan berada di belakang sini. Dan dianjak daripada sini ke sini. Jadi kita akan dapat nombor bulat 7.090.000. Pergi contoh yang seterusnya, nombor 5. Tukarkan 250.000 kepada pecahan juta. Okay.
250,000. 250,000 maksudnya rumah juta sifar, rumah ratus ribu 2, rumah puluh ribu 5, dan seterusnya rumah ribu sampai rumah sifar. Okey. Jadi bila kita nak tukar balik kepada sebutan juta, titik perpuluhan perlu berada di sini. Jadi 250,000 adalah bersamaan dengan 0.25 juta. 250,000 adalah bersamaan dengan 0.25 juta. Okey. Tetapi untuk contoh kelima ni, dia suruh tukar kepada pecahan. Dia tak nak nombor bulat seperti ini. Ataupun nombor dalam sebutan juta seperti ini. Dia nak dalam bentuk pecahan. Bila dalam bentuk pecahan, anda perlu gunakan cara yang ini. Iaitu 250,000 bahagi dengan 1 juta. Sebab awak nak tukarkan pada dalam bentuk pecahan. 250,000 bahagi dengan 1 juta. Okey. 250,000 ni ada 4 sifar. Jadi kita potong 4 sifar atas, 4 sifar bawah. Jadi tinggal 25/100. Bila dapat pecahan 25/100, 25/100. Okey. 25/100 ni awak boleh, kita perlu kekalkannya dalam bentuk pecahan kerana dia nak kepada dalam bentuk pecahan. 25/100 kita boleh permudahkan guna sifir 25. Okey. Atas bahagi 25, bawah bahagi dengan 25. Okey, yang atas ni 25 bahagi 25, kita akan dapat jawapan 1. 100 bahagi dengan 25, anda akan dapat jawapan 4. Jadi kita punya pecahan juta kita adalah 1/4 juta. Okey. Daripada 25/100, itu perlu permudahkan. Pecahan di mana yang kita dah belajar daripada darjah 1 sampai darjah 5 mesti ditulis dalam bentuk sebutan termudah. Jadi 25/100 masih belum dalam bentuk pecahan termudah. Jadi kita perlu bahagikan dengan 25. 25 bahagi 25 dapat jawapan 1. 100 bahagi dengan 25 kita dapat jawapan 4. Dapatlah jawapan 1/4 juta. Di sini dia ada terangkan jadual pecahan. Awak juga boleh hafal saja benda ni. Okey, tengok sini. Asalnya adalah 1 juta. Okey, dalam 1 juta, okey, kalau 500,000 kita sebut dia sebagai 1/2 juta. Okay. Daripada 1 juta ni kita bahagi kepada 2, dia akan dapat jawapan 500,000, 500,000. Jadi 500,000 tu dalam bentuk pecahan adalah 1/2. Jadi ia menjadi 1/2 juta. Okey. Kemudian daripada 500,000 ni kita boleh bahagi lagi kepada 2, 250,000, 250,000. Bahagian ni pun sama, 250,000, 250,000. 250,000 ni awak tambahkan 250 tambah 250 tambah 250 tambah 250,000, anda akan dapat balik jawapan 1 juta. Jadi bila kita pecahkan kepada 250,000 ini, ianya pecahan ni akan menjadi 1/4 juta. 250,000 tu adalah 1/4 juta. Maksudnya 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4, anda akan dapat balik jawapan 1 juta. Okey. Kemudian daripada sini, daripada pecahan 1/4 ni boleh pecahkan lagi kepada pecahan 1/8 juta. Maksudnya 1/4 juta ataupun 250,000 ni kita boleh bahagi lagi kepada 2. Yang ini pun bahagi 2, yang ini bahagi 2, yang ini bahagi 2. Jadilah awak dapat pecahan per 8. Setiap satu ni nilainya 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Bila awak tambahkan balik, dia akan dapat balik nilai 1 juta ni. Okey, ni dia ada tanya, berapakah nilai 1/8 juta dalam nombor bulat?
1/8 juta ni maksudnya adalah separuh daripada 250,000. Dia nak nombor bulat betul. Jadi 250,000 ni awak bahagi 2 lah. Awak dapat 1/8 juta. 250,000 bila kita bahagikan 2, awak akan dapat 100. Ni 250 juta bagi 2, awak akan dapat 125,000. 125,000 awak darab balik 2, awak akan dapat 250,000. Jadi 1/8 sama dengan 1/8 sama dengan 125,000. Ini adalah nombor bulat bagi 1/8 juta. Kita pergi kepada contoh yang seterusnya, nombor 6. Nyatakan 1,300,000 dalam pecahan juta. Okey, 1,300,000 dalam pecahan juta. Okey, jadi 1,300,000 kita bahagikan dengan 1 juta. Okey, atas ada 5 sifar, bawah kita buang juga 5 sifar. Atas 5 sifar, bawah 5 sifar. Jadilah 13/10. Okey, daripada 13/10 ni, okey, 13/10 juta, kita permudahkan lagi. 13 bahagikan dengan 10. Bila awak bahagikan 13/10, okey, 10 kali 1, 10. 13 tolak dengan 10, awak akan dapat baki 3. Okey, jadi awak akan dapat pecahan nombor bercampur, awak akan dapat 1/3/10. Ni awak dapat ni, 1/3/10 juta. 13 bagi 10, saya buat 13 bagi dengan 10. 10 kali 1, 10. 13 tolak 10 bagi 3. Jadi atas ni adalah nombor bulat 1. Kemudian baki dia 3/10 juta. Jadi ini semua kita dah belajar daripada darjah 4 sampai darjah 5. Okey, bila ianya adalah pecahan tak wajar, iaitu atas lebih besar daripada bahagian bawah, kita akan dapat nombor bercampur seperti ini. Maksudnya 1 ni nombor bulat. Okey, lepas tu 3/10. Jawapan anda 1,300,000 sama dengan 1/3/10 juta. Okey, kita tengok soalan nombor 7. Tentukan kad yang sama nilai. Bincangkan. Yang mana satu yang sama nilai? 1/5 juta. Yang ini 150,000. 200 juta. 0.2 juta. Okey. 1/5 juta dalam bentuk nombor bulat. Macam mana kita nak buat? 1/5 juta. Nak tukar pada nombor bulat, kita perlu darabkan dengan 1 juta. Okey, ini bukan 1, ini adalah sifar. Okey, 1/5 darabkan dengan 1 juta. Jadi 1 kali 1 juta sama dengan 1 juta. Jadi 1 juta bahagikan dengan 5. 1 juta bahagi 5, awak akan dapat jawapan 200,000. Okey, 1/5 darab dengan 1 juta, awak akan dapat 200,000. Jadi 1/5 juta ni sama dengan 200,000. Okey, bukan yang ini, 150,000 ni bukan. Okey, kemudian mana lagi yang sama? Daripada 200,000 ni, kalau kita tukar kepada dalam bentuk perpuluhan juta, 200,000 seperti ini, 200,000. Jadi 200,000
samaan dengan 0.2 juta. 0.2. Yang belakang ni kita abaikan. Jadi 0.2 juta. 200,000 juga adalah 0.2 juta. Okey. Yang ini saja salah. 150,000 ni memang tiada kena-mengena dengan ketiga-tiga kad nombor ini. Okey, kita pergi muka surat seterusnya. Contoh yang ke-8. 1/7/10 juta. Okey. Dalam soalan ni dia suruh tukar kepada dalam bentuk nombor bulat. Okey. 1/7/10. Jadi 1/7/10 juta ni sama dengan ni nombor bulat ni adalah 1 juta. Kemudian kita pecahkan dia lah daripada nombor bercampur ni. Jadi 1/7/10 juta bila kita pecahkan menjadi 1 juta tambah dengan 7/10 juta. Okey, 1 juta dalam bentuk nombor bulat adalah 1 juta. Kemudian 7/10 juta ni bila kita tukarkan kepada nombor bulat menjadi 700,000. Caranya 7/10 juta ni kita darabkan dengan 1 juta. 7/10 darab 1 juta. Okey, bawah ni ada satu sifar. Kita buang satu sifar sini, kita buang sifar ke atas. Jadi tinggal 7 darabkan dengan 100,000. 7 kali 100,000 dapatlah 700,000. Okey, jadi 1 juta tambahkan dengan 700,000 akan menjadi 1.700.000. Jadi kesimpulannya 1/7/10 juta bersamaan dengan 1.700.000. Okey, kita tengok yang contoh ke-9 ni. Saya buangkan dulu yang ni. Okey. Okey. Tengok 25/8 juta. Sama juga dia nak jawapan dalam sebutan dalam nombor bulat. Okey, jadi kita pecahkan 2 juta tambahkan dengan 5/8 juta. Okey, dalam kes ni dia buat dalam bentuk yang berlainan. Okey, kalau kita nak guna cara yang sama, kita boleh buat 2 juta tambahkan dengan 5/8 juta. 5/8. Okey, 2 juta, 2 ni 2 juta adalah 2 juta lah. 2 sifar 2 diikuti dengan 6 sifar di belakang. Kemudian 5/8 juta ni bila kita tukar dalam bentuk nombor bulat, ianya akan menjadi 625,000. 5/8 juta ni adalah 625,000. Maksudnya 5/8 ni awak perlu darabkan dengan 1 juta. Okey. Jadi bila 2 juta tambahkan dengan 625,000, anda akan dapat 2.625.000 jawapannya. Kalau kita nak guna cara yang seperti yang ditunjukkan dalam buku teks ni, daripada 2.58 juta kita tukarkan kepada pecahan tak wajar. Maksudnya bahagian bawah ni 8, kita perlu darabkan dengan 2, dapat 10, tambahkan dengan yang digit yang berada di sebahagian atas. 8, okey, lagi sekali kita buat 8 darabkan dengan 2, kita akan dapat 16. 16 tambah 5, kita akan dapat 21. Jadi 21/8 juta. Ini dalam bentuk pecahan tak wajar. Ini dalam bentuk nombor bercampur. Okey, apabila kita dah tukar kepada dalam bentuk pecahan tak wajar, 21/8 juta, kita darabkan dengan 1 juta lah sebab kita nak tukar kepada nombor bulat. Jadi 21/8 darabkan dengan 1 juta. Okey, seperti mana yang kita dah tengok jadual yang tadi.
pecahan 1/8 tadi kan, nak tukar jadi 1 juta, maksudnya dia perlu darab dengan 125,000. Jadi 8 kali 1, 8, nak jadi 1 juta, 8 darab dengan 125,000. Okey. Bila bawah dah 1 nilainya, jadi atas ni kita terus darabkan. 21 darabkan dengan 125,000. 21 darab 125,000, awak akan dapat 2,625,000. Kalau kita 21 darabkan dengan 21 darabkan dengan 125,000. Anda akan dapat 2,625,000 seperti ini. Ini dalam bentuk nombor bulat lah. Okey. Jadi kita tengok contoh yang terakhir. Contoh yang ke-10. Ini dalam bentuk garis nombor. Lihat garis nombor di atas. Nyatakan nilai P dalam nombor bulat. Kita ada sifar, kemudian sifar,15 juta. Kita ada 3 juta. Okey. Kemudian kita ada lagi satu senggat di sini. Kemudian baru jumpa nilai P di sini. Okey. Lihat garis nombor di atas, nyatakan nilai P dalam bentuk nombor bulat. Dia nak nombor bulat. Dia tak nak dalam sebutan juta. Okey. Jadi nilai P ni sama dengan 0.3 juta sini, yang ni 0.3 juta ni kita tambah dengan 0.15 juta. Kerana kita tahu nilai satu senggat ini adalah 0.15 juta. 3 juta tambah 0.15 juta. Baru kita dapat nilai di sini. Tapi P ni berada di sini. Jadi 0.3 juta tambah dengan 0.15 juta di sini. Tambah lagi dengan 0.15 juta. Baru dapat nilai P. Jadi 0.3 juta tambah 0.15 juta tambah 0.15 juta, anda akan dapat 0.6 juta. Okey. Yang ini kita tambahkan dalam bentuk nombor perpuluhan lah. Maksudnya seperti ini. Sifar. Kalau kita buat dalam bentuk rumah nombor. Sifar perpuluhan 3 juta. Okey, belakang sini sifar juga nombornya. Kemudian tambah dengan sifar perpuluhan 15, 1 di sini, 5 di sini. Okey. Bawah ni juga adalah sifar 1, 5. Okey, titik perpuluhan semua berada di sini. Okey, bila kita dah kita tambahkan, kita akan dapat nilainya. Sifar tambah 5 tambah 5, kita dapat 10. Sifar berada di bawah, 1 berada di atas. 1 tambah 3, 4. Tambah 1, 5. Tambah 1, 6. Okey, bahagian depan ni semua adalah sifar. Jadi kita akan dapat jawapan sifar perpuluhan 6 juta. Daripada sifar perpuluhan 6 juta ni, sifar perpuluhan 6, titik perpuluhan berada di sini. Ni garisan tengah ni. Ini adalah tempat titik perpuluhan. Sifar perpuluhan 6 juta, kita tukar pula kepada dalam bentuk nombor bulat, kita darabkan lagi dengan 1 juta.
Sifar puluhan 6 darab 1 juta. 1 juta ni ada 6 sifar. Jadi titik perpuluhan di sini perlu dianjarkan 6 tempat ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik perpuluhan berada di ujung sini. Jadi bila kita tukar daripada nombor bulat menjadi 600,000. Jadi nilai P ni bersamaan dengan 600,000. Jadi itu sajalah pelajaran kita pada hari ini. Saya nak anda buat latih diri. Latihan anda pada hari ini perlu buat soalan latih diri. Soalan nombor 1 pada A, B, kemudian D dan juga E. Itu untuk soalan nombor 1. Kemudian buat soalan nombor 2 ni semualah. Okey, itu saja latihan anda untuk pada hari ini. Saya harap anda boleh selesaikan latihan ini dan hantar kepada saya pada selewat-lewatnya pada minggu hadapan hari Selasa. Hari Selasa bersamaan dengan 9 hari bulan. 9 hari bulan 2. Jadi itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.